tamadun ini, banyak negara Islam yang terlibat dengan ajaran liberalisme dan pluralisme. Jadi, apa itu liberalisme dan pluralisme? Mengikut definisi ini, liberalisme adalah aliran yang mementingkan kebebasan individu sehingga individu itu tersebut sanggup melakukan apa sahaja tanpa memikirkan hak orang lain. Manakala orang lain juga tidak boleh menegur apa tingkah laku yang dibuat oleh individu tersebut. Manakala pengikut pluralisme pula, mereka menganggap semua agama adalah sama dan tak ada yang lebih baik daripada yang lain. Bagi menangani kesan era pemodenan dalam tamadun Islam, yang pertama ialah negara Islam perlulah menangani hal-hal dalam sistem pemerintahan mengikut syariat Islam seperti masalah pecah amanah atau rasuah dalam kalangan ahli politik yang memegang jawatan sebagai golongan pemerintah. Setiap pemimpin negara perlulah beragama Islam dan adil dalam pemerintahan supaya para pemimpin yang akan memimpin negara ini akan memahami apa itu undang-undang mengikut agama Islam. Malahan negara Islam itu sendiri perlulah ada sistem perundangan Islam seperti hukum hudud bagi rakyat beragama Islam dan juga penharaman alkohol dalam negara bagi mengurangkan indeks kemalangan yang disebabkan oleh pemandu yang berada di bawah pengaruh alkohol. Dalam aspek budaya, globalisasi telah memaksakan budaya hidup masyarakat barat ke atas masyarakat timur. Dalam konteks masyarakat Malaysia, umpamanya jika dahulu masyarakat Islam di Malaysia mempunyai adat budaya sendiri. Namun, oleh kerana globalisasi yang membolehkan cara hidup dan berfikiran masyarakat barat ditonjolkan dengan berluasa, maka hari ini kita dapati budaya dan cara berfikiran masyarakat barat telah mengatasi cara hidup dan berfikiran masyarakat Melayu Islam di Malaysia. Contoh budaya barat yang telah berjaya mempengaruhi minda masyarakat Melayu Islam di Malaysia adalah budaya K-pop. Kegilaan golongan anak muda di Malaysia terhadap artis seperti K-pop merupakan fenomena yang luar biasa. Artis K-pop sentiasa digelari oleh sesetengah masyarakat tanpa mengira hak umur, terutamanya golongan remaja. Keterojaan dan ketasuban golongan remaja terhadap K-pop membuatkan mereka seolah-olah lupa diri, budaya serta anutan agama yang seharusnya membentengi diri mereka daripada kelakuan tidak sopan, memalukan diri sendiri serta keluarga. Masalah ketasuban terhadap K-pop ini segera dibendung supaya ia tidak merebak ke generasi seterusnya. Sebagai golongan remaja, tidak salah sekiranya ini terhibur, namun jangan terlalu taksub dan lalai terhadap tanggungjawab sendiri adab sebagai orang Islam. Antara cadangan yang boleh dipertimbangkan untuk mengatasi masalah K-pop ialah peranan diri sendiri. Yang pertama itu, cuba menanamkan sikap bencikan budaya luar dan kembali kepada fitrah tujuan hidup di dunia ini agar tidak terlalu leka dengan budaya K-pop yang membawa perubahan tidak sihat kepada individu itu sendiri. Selain itu, pihak bukan kerajaan NGO iaitu tidak menggalakkan penganjuran program hiburan yang boleh memberikan impak negatif kepada masyarakat terutamanya generasi Y dan Z telah diketahui lebih mudah terpengaruh dengan budaya luar. Di samping itu, peranan kerajaan di mana kerajaan perlu mengenakan atap undang-undang dengan lebih ketat untuk kemasukan artis dari luar negara membuat persembahan ataupun jelajah Malaysia bagi menyebarkan pengaruh mereka. Manakala peranan media elektronik seperti menggunakan penyerbuan drama maupun muzik K-pop daripada melanda negara sebelum generasi seterusnya rupa datang. Lupakan tradisi dan adat sebagai seorang rakyat Malaysia yang membilang kaum dan agama gara-gara fanatik yang melampau terhadap artis K-pop. Okey, seterusnya antara langkah untuk tamadun Islam menangani era pemodenan dalam tamadun adalah pihak kerajaan perlu menguatkuasakan undang-undang bagi umat Islam seperti pengharaman arak, pengharaman bersekedudukan bagi golongan ataupun mereka yang belum berkahwin dan juga pembendungan daripada penurunan gejala-gejala sosial yang kian hari makin meruncing dalam kalangan remaja kita sekarang ini. Tuntasnya, sebagai sebuah tamadun ataupun negara Islam, kita haruslah mengambil inisiatif untuk mengengkang ideologi barat daripada terus menular dan merosakkan jati diri anak muda serta masyarakat-masyarakat tua di negara kita.
Seterusnya, bagi sistem pemerintahan, kita seharusnya meningkatkan lagi kualiti pemerintahan yang lebih adil dan saksama dan juga lebih telus bagi memastikan keharmonian dan juga kesejahteraan negara. Seterusnya, kita pergi ke poin yang kedua, memperketatkan undang-undang bagi mereka yang beragama Islam seperti mengharamkan bersekerudukan bagi mereka yang belum berkahwin. Dengan ini, kita dapat membendung atau mengurangkan indeks pergaulan bebas sehingga melahirkan anak luar nikah. Dan seterusnya, seperti yang Husna Humaira telah perkatakan tadi, melaksanakan hukum hudud bukan sahaja untuk golongan pemerintah supaya mereka adil dan saksama dalam memerintah negara, tetapi juga kepada golongan-golongan rakyat marhan seperti dalam kes kecurian, rogol dan juga kes pecah amanah dalam kalangan golongan pekerja. Akhir sekali, alangkah baiknya sekiranya sebuah tamadun Islam itu mewujudkan satu sistem perundangan berasaskan Islam bagi mereka yang beragama Islam. Hal ini kerana dengan adanya sistem perundangan ini, indeks kelahiran anak luar nikah dalam kalangan mereka yang beragama Islam dapat dikurangkan. Selain itu juga, sistem perundangan Islam ini juga hanya dikhususkan kepada mereka yang beragama Islam dan tidak mencampuri mereka-mereka yang tidak beragama Islam. Saya akhiri kesimpulan pada hari ini, ketamadunan Islam itu adalah satu tamadun contoh seluruh dunia.